الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi azim, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pada muka surat 106, bermula surah yang baru, iaitu surah Al-Ma'idah. Ma'idah ni maknanya hidangan. Hidangan sebab ada satu kisah dalam surah Ma'idah ini, hidangan daripada Tuhan. Hidangan daripada Tuhan. Kita mula pada ayat yang pertama, insya-Allah. Kita baca hari ini sampai insya-Allah sampai muka surat sebelah lah, sampai 107. Muka surat 106, surah Al-Ma'idah, bermula ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع silap ulang balik ya. Sab'un tak sampai tak. والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن
محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita baca. Agak panjanglah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah ni. Bukan kata awal ni saja. Nanti kita akan tengok begitulah. Kita katakan corak Al-Quran tu. Ada ayat-ayat yang pendek-pendek kan. Terutama dalam juzuk 30. Yang pendek-pendek, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, pendek-pendek. Ada surah yang ayat dia panjang-panjang. Ini dipanggil salah satu juga mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quranul Karim untuk apa? Untuk menarik perhatian pembaca-pembaca. Jadi orang yang selalu baca tu dia fahamlah kan. Macam kita duk baca tu, dia mesti dia ada teknik dia. Ada kadang-kadang penulisan tu dia panjang, kadang-kadang dia pendek. Dia untuk apa? Ulama kata apa? Untuk mengelakkan perasaan cemuih. Mengelakkan perasaan cemuih dengan Quran. Sebab tu orang yang selalu baca Quran ni, dia dah seronok, sedap dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ini mudah-mudahan kita termasuk Allah SWT memberikan rezeki untuk kita menjadi salah seorang daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa suka untuk membaca Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bahkan alhamdulillah kita telah masuk dalam bulan puasa, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Sebelum kita bahas hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat ini, sukalah saya buat sikit mukadimah pada pagi ini berkaitan dengan nuzulul Quran. Jadi kadang-kadang orang terkeliru, kata adakah Quran itu hanya diturunkan dalam bulan Ramadan? Sedangkan memang betul pun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi adakah bulan-bulan lain itu tak diturunkan Quran? Kan? Baik, dalam ulumul Quran, dalam ilmu ulumul Quran, ada satu ilmu bab nuzulul Quran. Nuzulul Quran, yakni penurunan Quran ni dia ada dua peringkat. Satunya daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni satu tempat yang kita tak tahu. Kita tak tahu di mana. Cuma kita kena yakin bahawa ada satu tempat dipanggil Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu satu tempat yang telah dibentangkan, antaranya adalah Quran lah. Adalah Al-Quran. Fi Lauhim Mahfuz. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Jadi yang kata diturunkan dalam bulan Ramadan tu, yang tu adalah penurunan peringkat yang pertama, iaitu sekaligus. Diturunkan ke mana? Diturunkan ke as-sama'ud dunya, ke langit dunia. Itu peringkat pertama. Yang ni bila? Wallahu a'lam. Yang ni tak tahu bila. Yang ni tak tahu bila. Wallahu a'lam. Kemudian peringkat yang kedua ni diturunkan secara beransur-ansur. Yang tadi sekaligus. Mudah kata 30 juzuk lah. Mudah kata 30 juzuk lah. Daripada surah
Al-Fatihah sampai surah An-Nahl tu. Turun sekaligus. Turun daripada Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia. Langit dunia di mana? Wallahu alam, tak tahu juga. Hak kita langut tengok tu, hak tu atas. Langit dia memang duduk belah sana. Hak tu ya. Nak tunjuk hak tu langit pertama bukan dia. Macam kita pilot nah. Pilot tengah laut tu. Kita tengok ayak hijau kan. Bukan dasar tu ni hijau, wallahu alam warna apa. Kita pun tak nampak kan. Tapi terlalu dalam. Dah terlalu dalam nampak hijau lah. Atas dia nampak biru ya. Sebab apa? Terlalu tinggi tak tahu. Jangan ada duk claim dia kata dia naik angkasa sampai ke langit pertama, tak ada. Sampai ke bulan mungkin. Sebab bulan dia duduk bawah lagi. Kan? Atas lagi tak sampai ya. Tak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala peringkat yang kedua yang secara beransur-ansur itu yang diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, bermula dengan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Pertama tu diturunkan di Gua Hira. Kemudian beransur-ansurlah turun. Dan turunnya Al-Quran secara berperingkat tu ada yang jenis ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab. Dan ada yang tak ada sebab, memang diturunkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun. 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka bila berlaku dua tempat, berlaku pula dipanggil ayat-ayat Makkiyah dan juga ayat-ayat Madaniyah. Jadi di situ khilaf ulama pula. Nak letak hak ni ayat Makkiyah nak berpandukan apa? Nak letak ayat ni Madaniyah nak berpandukan apa? Pendapat ada dua. Dua-dua boleh pakai. Yang kata turunnya ayat-ayat Makkiyah ni yakni diturunkan di Mekah. Hak kata Madinah, Banadiyah diturunkan di Madinah. Satu. Yang kedua, pendapat kedua pula kata hak Makkiyah ni diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Hak Madaniyah pula diturunkan selepas hijrah. Orang tanya pula, memang lepas hijrah Nabi duduk di Madinah? Tak semestinya Nabi duduk di Madinah lepas hijrah. Ada kala Nabi balik mai Mekah, dipanggil Fathul Makkah, dan turun ayat. Dan turun juga ayat. Jadi dua-dua tu boleh kita terima sebab dua-dua adalah pendapat ulama. Boleh jelas tu, no? Setengah orang tanya, "Ustaz, memang turun bulan Ramadan, bulan lain tak turun?" Hak turun sekaligus tu dalam bulan Ramadan. Wallahu alam tu bila, wallahu alam. Mungkin sebelum adanya Nabi Adam. Kan? Nabi Adam tu dikatakan sebagai nabi yang pertama. Nabi yang pertama. Maknanya mungkin sebelum Nabi Adam tu ada lagi masa imkan. Kan? Masa yang dah Allah jadikan. Jadi mungkin waktu tu Allah dah turunkan, wallahu alam. Yang tu tak menjadi soal akidah pun. Kalau kita tak tahu bila diturunkan. Yang penting kita tahu Tuhan Allah SWT telah menurunkan Al-Quran itu secara dua peringkat. Kemudian satu lagi yang kita perlu ketahui, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi, di atas ataupun di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam kita menghafal sebab tu susah. Ngapal hari ni esok lupa. Sebab kita hafal dengan atas ni, bukan dengan hati. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang yang betul-betul dia nak hafal Quran dan memang hati dia dibuka, memang bersih hati dia, terus masuk, dia lekat. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab Imam Syafi'i dia mengikut sunnah Nabi dalam penghafazan. Bukan maksud saya hak hafal ni dia tak ikut sunnah, ikutlah sunnah. Cuma kita kata detail dia tu macam Imam Syafi'i, dia menghafal bukan guna akal, tapi dia guna bil qalb, dengan hati. Hati. Sebab tu anak-anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun hak tak kenal apa lagi ni, kan? Bila ni tak payah 6 tahun pun dia tengok gadget kan? Kita bagi dia suruh tengok OPP, kita tak tahu dia buka alain. Kan? Lepas tu suruh hafal dia tak boleh pergi. Tapi dah budak-budak dulu tengok. Kan? Suruh hafal doa,
Sat saja boleh. Umur 5-6 tahun tu, walaupun baru nak boleh cakap kan. Sebab apa? Sebab hati dia masih bersih. Hati masih bersih. Jadi bila dia hafal dia terus masuk. Dia bukan hafal menggunakan akal tu. Dia menggunakan hati. Jadi kita boleh tak macam tu? Boleh. Tapi kita kena bersihkan hati dulu lah. Kena bersihkan hati lah. Tambah bulan Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni bersihkan hati kita daripada sifat-sifat nifaq dan sebagainya. Terutama 5 perkara tu. Yang dalam kitab Hidayatus Salikin kita mengaji dulu dengan almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi, ada 5. Dalam hadis tu ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Antaranya apa? Cakap mohong. Kemudian mengumpat. Kemudian Kemudian mengadu domba. Kemudian maksud dia suka duk pergi ke orang peli. Kemudian bersumpah dengan yang dusta. Kemudian hak kelima ni, hak ni selalu berlaku pada melihat maksud dia yang bukan mahram. Bukan mahram dengan pandangan nafsu. Lima ni kalau boleh elakkan, satu, pahala kita tu, pahala puasa tu penuh lah. Yang kedua, 5 benda ni lah yang selalunya mengacau hati kita. 5 benda ni lah kan. Jadi cantik elok sangatlah bulan Ramadan ni. Kemudian yang kedua, sikitlah kan. Mungkin tak ada siapa yang tanya, mungkin ada nak tanya tapi tak tahu nak tanya. Baru ni tular satu video kan. Bukan video. Satu suara tu. Klip suara tu. Wallahu alam siapa yang sampaikan. Apa dia? Isi dia. Saya tak mau nak ulas siapa yang hurai tu. Cuma dia adalah sikit. Dia bagi satu kaedah. Bila kita nak baca Quran, bacalah dengan mula dengan surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey. Katanya kalau baca tu, kalau kita baca salah pun malaikat akan perbetulkan bacaan kita dan tak ada apa kan. Maksud dia dibetulkan, maksud dia semua betul je. Dia ayat macam tu. Ramai yang dapat ni. Dah forward kan. Okey. Saya tak mau ulas yang tu, bukan sebab apa, sebab dia pendek. Kita tak tahulah ustazah tu bagi tahu macam mana kan, sebab suara perempuan jadi mungkin ustazah. Okey nah. Satunya wallahu alam. Hadis-hadis ni tak jumpa lagi lah. Hadis berkenaan tu tak jumpa lagi. Cumanya ada satu hadis. Hak ni hak yang masyhur dah bahkan sahih duduk dalam kitab At-Tibyan. Saya bukan nak berbetul hak ustaz tu cakap, mungkin dia ada ambilan dia. Okey nah. Cuma saya takut sebab berlaku dah ni, sini mungkin tak lah. Ada tempat lain bila dengar itu dia kata tak apa, tak payah mengaji ya tajwid. Dia kata sebab apa? Kalau baca salah pun malaikat putih, tak ada masalah tu. Masya-Allah. Jadi ikut lain pula dah. Tak kena belajar. Kacau. Dah kan Nabi suruh belajar. Kan? Nabi suruh belajar. Iqra'ul Quran. Maksud dia belajar sehingga kamu boleh baca Quran. Bukan, ada satu lagi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu dalil suruh kita belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran kemudian yang mengajar kembali Quran tu. Dia reti dan dia mengajar. Satu, pertama memang suruh mengaji. Yang kedua, suruh mengajar. Kalau tak ada orang mengaji, macam mana nak mengajar? Contoh. Jadi takut di situ tadi ni. Sebab lagipun video tu suara tu pun pendek je kan? Mungkin abang kelebihan ayat tu lah. Tapi setakatlah ni tak ada lagi lah jumpa hadis berkenaan tu. Mungkin ada lah kot kata-kata ulama, Allah alam lah. Tapi kalau lah ada kata-kata ulama, pasti dah ramai tok guru kita ajak dari dulu lagi. Betul ya? Dari dulu lagi dah tok guru kita ajak.
Benda ni bukannya kelebihan sikit, kelebihan banyak tu kan. Sebab kita beritahu katanya bila baca yang tu malaikat akan betul, bahkan yang salah tu Allah tak terima lah hak salah tu, maksudnya Allah akan ambil yang betul je. Macam tu sebab tu guru kita tak ajak dah dulu kan, jenuh kita kan. Tapi ada hadis yang lain suruh kita mengaji. Saya nak abang kata apa, hak jenis-jenis tu kalau nak pakai-pakailah kan. Tapi jangan jadikan satu akidah lah yang kata satgi bila baca ni tak apa. Saya takut ni, takut generasi keseluruhnya dia akan jadi apa? Dia akan buat halah-balai dengan mengaji Quran ni. Dia mengaji juga tapi dia halah-balai sebab apa? Dia tahu dah kalau salah malaikat tolong betul. Bukan orang, bukan tok guru, malaikat tu kan. Cara dahsyat tu. Tapi dalam Quran yang bagi tahu Nabi Allah kata apa? Bila kamu nak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang tu betul. Iaitu bila kamu nak baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis yang kata baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuma ayat tu Allah nak bagi tahu bahawa Quran ni tak sama macam kitab sebelum. Kelebihan dia apa dia? Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami ialah yang menurunkan az-zikr iaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Wa inna, dan sesungguhnya kami baginya. Nya di situ siapa? Nabi. Lahafizun, yang menjaganya. Allah jaga Quran yang ada dalam diri Nabi SAW. Begitu juga sampai akhir zaman, Allah yang menjaga. Allah menjaga. Cara macam mana? Wallahu alam. Bukannya semata-mata ni, bukannya semata-mata dalam hati orang-orang yang hafal Quran. Tapi ada cara yang tersendiri. Cuma di sudut penulisan, ini salah satu cara yang Allah telah zahirkan. Cuma bila ada orang yang hafal Quran, tu salah satu daripada cara Allah menjaga Al-Quran itu secara zahirnya. Caranya macam mana lagi? Wallahu alam. Terlalu banyak. Saya nak hak tu lah, bukan nak berbetul hak ustazah tu cakap. Wallahu alam, mungkin dia ada ambilan dia, saya tak tahu daripada mana kan. Cuma kegusaran kita tu orang akan buat mudah-mudah. Orang akan buat mudah-mudah dengan Quran. Cuma ingat, bila kita baca walaupun dalam keadaan sangkut-sangkut, tak apa nak betul lagi, tapi masih lagi dalam belajar, maka ada pahala. Falahu ajran. Kalau orang yang dah mahir, ma'as safarah, bersama dengan malaikat safarah. Kalau orang yang yatata'ta', maksud dia yang masih baca pun duk sangkut-sangkut lagi, baru duk mula, tapi syarat dia mesti duk belajar. Bukan kata dia buat tak tahu, lepas tu dia rasa dia nak baca Quran, dia baca, lepas tu tak betul. Itu tak terima. Yang dimaafkan ni orang yang belajar. Orang belajar ni jangankan kata Quran, apa saja kan. Macam orang mu'alaf tu, dia baru nak belajar baca Quran kan. Lepas tu bila dia salah, takkan nak diberikan dosa oleh Allah SWT. Wal'iyadzubillah. Sebab dia masih belajar macam tu. Kita kata bukan kata mu'alaf, maksud kita lah baru ni kira mu'alaf lah. Kira mu'alaf dari sudut belajar kan. Tak apalah, yang penting belajar. Walaupun umur dah pincin baru nak mula mengaji, tak apalah. Tu kita kata Allah nak bagi rezeki kan. Rezeki je tu. Jadi tak ada masalah umur berapa pun nak mengaji, yang penting mengaji. Dalam mengaji tu kita membaca dalam keadaan yang salah, tu dimaafkan sebab kita masih dalam belajar. Yang tu memang adalah sandaran dia. Cuma hak tadi ni bila dia highlight ayat tu, baca kelebihan macam ni, wallahu alam. Okey. Kita berhenti situlah hak bab-bab tu. Jadi jangan jadikan sandaran yang kuat sangat sampai kita pun lepas ni disuruh habis tak mengaji lah kan. Bukan tak mengaji, siapa tak mengaji, tak apa, kami baca ayat tu, kami berbetul ayat tu yang penting. Lepas tu kami baca lah macam mana pun. Baik,
Yang kedua, saya urai sikit lah sebab tak apa banyak sangat hukum-hukum. Yang kedua, bab tadarus Al-Quran ni ramai saya rasa yang ikuti tadarus di masjid, di surau, di pejabat dan sebagainya. Ini satu perkara yang bagus lah. Satu perkara yang bagus, terutama dalam bulan Ramadan. Cumanya jadikanlah tadarus ni sebagai satu platform untuk kita lebih improve dalam Al-Quran. Apa maksud saya? Sebab saya rata-rata duduk pergi kadang-kadang tadarus ni. Bila time dia baca, dia baca. Bila time dia tak baca, dia tak baca. Lepas tu dia dah harap orang lain lah tak pergi betul hak kawan tu. Dia sembang pula. Ada tak macam tu? Ada no? Tak ada saya tak sebut lah. Okey no. Sebenarnya tak ada pun, wallahualam lah, ni setakat saya lah, mungkin ada, tapi yang saya tengok tak ada pun hadis yang mengatakan Nabi suruh khatam Quran dalam bulan Ramadan. Yang kita duduk laju-laju sampai tinggal habis harkat, tinggal habis panjang pun apa. Tapi yang ada, Nabi setiap hari bila bulan Ramadan bertadarus dengan malaikat Jibril. Maknanya apa? Melebihkan bacaan Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau boleh khatam, alhamdulillah. Bukan saya kata jangan khatam, khatam lah. Itu satu kelebihan lah. Tapi jangan kita pulun, kan? Kan masa kadang-kadang lepas insya' lalu orang lelaki ni lepas tarawih dia mulalah ataupun belah pagi. Jadi masa tu pendek, masa tu kadang-kadang singkat. Kemudian dia nak pelaju satu malam nak buat satu juzuk. Sebab ialah dah 30 hari. Ada hari yang saya baca satu juzuk lebih. Lepas tu dia baca ikut. Lepas tu kawan sebelah pun dia kata, tak apa, pakai boleh tu kan? Kawan sebelah ni pula dengar dah tak betul, pakai boleh tu. Sebab apa tu? Nak pergi cepat. Tambah-tambah saya dengar grup tu, Allahumma rahamna bil Quran, dia apa lagi laju. Dak yang ni kena betul lah. Hak bab khatam tu alhamdulillah, kalau boleh khatam alhamdulillah lah. Mungkin buat malam, buat pagi kan. Cuma saya nak abang baca tu bagi bertajwid. Baca tu bagi bertajwid, sebab saya tu tengok banyak tadarus kadang-kadang dia pelaju, dia buat dia nak terhabis. Sampai kita kadang-kadang kita duk cari qiraat mana dia baca. Qiraat tak ada. Asim tak ada, Gisai tak ada. Qiraat mana? Qiraat sendiri. Qiraat laju dah. Yang ni kita kena pati tengoklah bila tadarus. Yang kedua, mai majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran ni tak khatam Quran pun masuklah. Masuk. Sebab kata ulama. Ini guru saya sebutlah. Saya pun tak jumpa hadis, wallahu alam. Guru saya sebut, bila orang tu duduk dalam majlis yang dikhatamkan Quran, maksudnya majlis khatam Quran tu, akan turun beratus ribu malaikat mendoakan siapa yang dalam tu, termasuk orang yang tak khatam Quran pun. Pilah duduk, tak ada masalah apa. Jangan kita marah pula orang tak khatam Quran main duduk sekali. Tak apa. Cuma kalau kita ni dalam tadarus, kita baca, saki kawan lain baca, kita pun tak baca, kita sembang semua. Jangan kita duk declare kata kita ni pun khatam Quran. Hatta kita dengar kan, lepas tu orang lain baca, kita dengar tak baca, itu juga tak dikirakan sebagai khatam Quran. Khatam secara bacaan, yang katanya khatam secara bacaan tu kan. Kalau dengar ni, kita buka setiap hari, kita buka kaset MP3 tak apa kan, dengar di sudut dengar. Ini maksud dia sudut bacaan. Jadi macam mana? Yang kedua, kaedah kedua, bila kawan kita baca, kita pun baca juga secara pelan. Ramai dia tak buat ni, ada lah yang buat. Tapi kebanyakan tu dia rasa diri dia ada habis dah satu muka, kawan dia pula. Sekejap dia tunggu pula, mai kat dia pula. Kan? Tak pun hak kedua dia jenis ni. Dia kata ada contoh 5 orang. Ada 5 orang. Dia bilang sekejap dia nak kena kat mana. Dia buka sekejap tu. Tak? Dia buka sekejap tu, dia betul sekejap. Supaya orang tak kata dah. Kan? Lepas tu hak dua yang 4 muka surat tu dia tak baca. Kan? Kawan dia salah pun dia tak dengar, dia betul hak dia kan. Yang ni pun kena buang juga. Tak apalah, sekejap main kat kita baca tak betul pun, orang lain betul. Sebab tu tujuan tadarus.
Dulu orang dulu tadarus macam tu. Mai sekarang ni dia tadarus dia nak habis 30 juzuk. Dia jadi lain sikit lah. Itulah sikit. Kemudian kalau boleh tadarus ni kita teruslah dalam bulan-bulan lain. Dalam bulan-bulan lain. Walaupun dalam bulan lain tu kita tak ambil banyak, tapi boleh lah. Mungkin lah saya duk tengok mungkin yang kita duk berderah nak habis 30 juzuk ni sebab kita duk tengok pengalaman para ulama kot dalam bulan Ramadan yang tu lah kan. Contoh kita dengar Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali kan. Mungkin yang tu, tapi yang tu bukan menjadi dasar untuk kita habis 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu jadi masalah bila habis dalam bulan Ramadan 30 juzuk keluar tak baca kan, dia kira setahun sekali khatam kan. Bila bulan Ramadan lah patutnya 2 bulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, sebulan sekali ke kan. Macam tu lah. Ada buat tu elok lah. Cuma perelok sikit je kan? Perelok sikit je. Baik, insyaAllah kita tengok sikit lah. Ayat kedua no? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala al-hadaya wala al-qala'ida wala amin. Wala itu mar wajib muttasil. Betul ke? Salah. Mad jaiz. Wala satu, ami satu. Jadi mad jaiz munfasil. Boleh baca 4, boleh baca 5. Kemudian yang ni jadi mad apa ni? Ni saya nak bagi mula pada asas dia nak kenal nah. Bila hamzah jumpa alif maka dia jadi mat lah. Betul? Mat. Sebab apa? Alif tu mati sebelumnya memberi fathah. Asas. Tu asas. Asas bagi mat semua macam tu. Huruf-huruf alif huruf alif sebelumnya fathah, huruf ya sebelumnya kasrah, huruf waw sebelumnya dhammah. Yang mana alif waw ya itu mestilah mati. Jadi kita dah dapat. Cuma dia bertemu dengan huruf yang bersyaddah. Huruf yang bersyaddah. Kalau dia bertemu dengan huruf hamzah, maka confirm yang tu salah satu daripada dua lah, sama ada mad wajib ataupun mad jaiz, mad mutasil atau mad munfasil. Tapi yang ni dia bertemu dengan huruf yang mati. Huruf yang mati. Tak syaddah. Syaddah betul. Mim. Mim mati, mim hidup. Huruf yang mati tu. Jadi dia jadi mat apa? Mat apa? Mat lazim. Mat lazim. Betul tak mat lazim? Amiru. Betul ya. Semua pakai dia macam lain saja pun heran. Mat lazim. Okey, mat lazim. Kemudian dia berlaku dekat kalimah ke kat huruf? Kat kalimah ni kalimah ami tu satu kalimah, satu perkataan. Ingat kalau huruf hanya berlaku di awal-awal saja, fi awailis sur. Alif lam mim, ha mim, lagi kaf ha ya ain sad, itu saja. Jadi yang ni mat lazim dah dapat. Kemudian kalimi, sebab apa berlaku di kalimah. Okey. Kemudian tengok ada syaddah di situ. Bila ada syaddah, kalimi dia ada dua. Satu mustaqal berat, satu mukhaffaf ringan. Mustaqal. Sebab apa ada syaddah? Syaddah berat tak? Berat. Maka dia jadi mustaqal. Jadi nama-nama hukum tu dia menunjukkan kaedah nak baca. Jangan bimbang. Tak tahu nama hukum tak apa, tapi nak tahu nama hukum supaya mudah kita. Supaya mudah kita nak baca.
Jadi bacaan dia mesti dengan 6 harakat. Jangan masuk mim lagi. Jangan baca dah naik hidung, tak mau. Wala jangan naik hidung lagi. Satgi cukup 6 harakat baru pi kat dengung mim. Baru masuk mim dan dengungkan mim sebanyak 2 harakat. Amin. Tu nah kaedah bacaan dia. Macam tu juga waladhdall. Tak mau ada dengung di situ. Kena ingat saya dulu sebut antara pantang larang dalam mat ialah dengung. Waktu panjang mat tu tak mau langsung naik ke hidung. Sebab huruf mat tak ada pun yang duduk di khayshum. Khayshum hanya 2 sahaja, huruf mim dan huruf nun. Huruf mat alif waw ya yang didahului dengan beberapa huruf-hurufnya itu tak termasuk dalam huruf-huruf khayshum. Maka jangan naik ke khayshum, jangan naik ke rongga hidung. Rongga hidung yang luar ni lah. Jangan masuk ke situ. Contohnya dia baca waladhdall, naik ke hidung. Kena jaga waladhdall. Kemudian panjangnya itu, bunyi vokalnya itu mengikut sebelum. Contohnya kalau o. Jangan baca waladhdallin. Salah. Nampak tak? Dia tebal betul dah. Kemudian dia pergi kembang bagi jadi nipis pula. Dia mesti ikut yang sebelum. Okey. Kemudian kita jumpa hari ni tanda waqaf yang jarang kita jumpa, iaitu waqaf lazim. Kat mana? Baris kedua daripada bawah tu. Harami an ta'tadu. Ada mim kecil, mim saghirah. Mim saghirah ada 2 jenis di dalam Al-Quran. Satunya ekor ke tepi, satu ekor ke bawah. Mim ni dia ada ekor. Dia ada badan, dia ada ekor. Jadi kalau hak jenis waqaf ni ekor dia pergi tepi. Kalau hak satu lagi nak menunjukkan dengung, hak tu ekor pergi ke bawah. Okey. Jadi sini dia panggil waqaf yang lazim, yakni afdal, sangat-sangat berhenti. Abang kata afdal tu kedah memang bersangatan dah. Afdal, syadid. Tapi haram ke tak kalau tak berhenti? Hukum dia macam mana? Dosa tak? Tak. Ingat dalam Quran tidak ada waqaf yang haram, tidak ada waqaf yang wajib. Dalam Quran tidak ada waqaf yang haram, tidak ada waqaf yang wajib. Tapi hampir-hampir menjadi haram ada. Hampir-hampir menjadi wajib ada. Contohnya yang ni lah. Okey. Tapi kadang-kadang boleh jatuh haram juga. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Minta maaf. Fawailul lil musallin. Allahu akbar, haram hukum dia. Sebab apa? Maka neraka wil bagi orang solat. Mana boleh canggah dengan hukum syarak. Lepas tu dia pun rukuk. Tak boleh. Sebab tu guru saya dia suruh sambunglah seeloknya. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Itu yang terlebih afdal. Itu yang terlebih afdal untuk ayat tu. Sebab tu dalam Quran walaupun dia ada kepala ayat, kepala ayat ni afdal lah berhenti kepala ayat. Tapi ada kalanya sambung itu lebih afdal. Kena ingat tau. Nabi dapat Al-Quran ni bukan macam hak ni ada ayat-ayat ni kita ni Nabi mudah. Ada kadang sambung kan. Tapi ni peletakan oleh ulama, tak ada masalah apa. Baik, kemudian kita masuk ayat ketiga. Ayat ketiga 1, 2, 3, 4. 4 baris yang keempat dari atas. Bil azlam dzalikum fisqa. Di situ berlaku 2 sukun. Satu sukun yang asli, satu sukun yang arid. Sin tu sukun yang asli, mesti dimatikan sin. Sin tu mesti dimatikan. Jadi fis. Qaf yang tu kita ni berhenti ada. Bahkan situ dia, kalau Quran saya dia apa ni waqfun aula.
Qaf lam ya tu daripada perkataan waqfun aula. Yang ni belajar dah semua kan. Kalau sad lam ya itu daripada waslun aula. Jadi waqfun aula maknanya waqaf lebih utama. Sebab tu dia qaf lam ya daripada perkataan waqfun aula. Waqaf lebih utama. Maka kita berhenti di sini lebih utama. Maka tadi kita baca mesti dimatikan kedua-duanya. Tapi kalau tak lepas bi juga sambung. Try sambung tengok. Zalikum fiskun al-yaum. Kau macam mana? Jadi sekali lagi no. Dia nak sambung tak boleh, nak berhenti. Berhentilah lebih mudah kan. Fisqa. Qaf mati mesti ada qalqalah. Jangan mati fisq. Salah. Fisqa. Jangan fisqa. Tak boleh. Fisqa. Dia lantunan suara saja. Tapi kalau nak sambung ni, hak ni jenis kena tambah nun kecil. Ataupun saya kata bukan nun kecil, nun lah, kira nun lah. Dari sudut nak tulis tu tak celui kan, orang kata tulis nun kecil. Dari sudut tulis, dari sudut baca nun lah. Dia duk fikir nun kecil bunyi macam mana. Nun kecil kan nun besar sama, nun jugaklah. Kan? Cuma nak tulis tu tak lepas tu, tulis nun kecil. Pasal apa tulis kat bawah, tak tulis kat tengah, tengah tak celui. Sebab tak tulis kat atas? Sebab nun tu dikasrahkan. Bila kasrah ni lebih elok di bawah. Sajalah nak cerita, kadang-kadang orang tak tanya pasal apa tulis kat bawah. Kan? Tak tulis tengah, tengah tak celui. Nak tulis nun tu. Tulis bawah. Lepas tu pasal apa tak besar, tak lepas dia besar. Yang tu lah. Bunyi apa? Bunyi nun lah. Jangan kita keliru sangat. Tambah nun kecil, kemudian nun tu dikasrahkan. Tambah nun. Nun tu dikasrahkan. Nun ni asal daripada fiskun tu lah. Dhammatain tu. Bila dah dia buka balik, dia orang apa? Dia punggah balik kan. Tadi dia duduk sekali. Duduk dalam kun tu. Dhammatain tu, nun tu. Lepas tu bila dia punggah balik, dia buat apa? Dia buat keluar balik nun tu. Maka dhammatain tu jadi dhammah saja. Maka fiskunil yauma ya'isal ladzi. Tapi ingatlah di sini waqfun aula. Ingat. Berhenti di sini lebih afdal. Cuma saya nak abang kaedah kalau nak sambung. Jadi insya-Allah tunggu kita sampai. Insya-Allah nanti kita akan sambung pula dengan ayat-ayat yang seterusnya. Wallahu taala alam. Sekadar itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.